Perkampungan sunnah adalah seperti Syiah? Tanda soal. Macam mana pula tu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini 20 Jun 2023 saya membuat rakaman ini. Sudah hampir 3 minggu berlangsungnya perkampungan sunnah di Perlis. Setepatnya pada 26, 27 dan 28 Mei tahun 2023. Program yang berisi majlis-majlis ilmu ini menimbulkan kepanasan di kalangan para pencinta bid'ah. Ada yang memfitnah, kononnya bagaimana hendak membetulkan orang lain jika mereka sendiri sesat. Memberi isyarat bahawa para sarjana, para ahli ilmu, para asatizah yang memberi pengisian dalam program tersebut adalah sesat semuanya. Kemudian ada pula individu lain yang bertanya, masalah syirik di kalangan umat Islam di Malaysia ni sudah seriuskah sehingga perlu dibuat program khas dengan tema membantah syirik? Habis tu nak tunggu syirik jadi serius baru nak buat program ke? Apa jadi dengan cegah sebelum parah? Ada juga yang memfitnah bahawa dalam program itu setiap hari, 3 hari, setiap hari itu sebanyak 7 kali dilakukan celaan kepada Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar. Padahal sebut nama mereka berdua pun tidak. Saya alhamdulillah telah membuat video ulasan, kritikan dan react ke atas semua di atas dan telah menghimpunkannya dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Ada 5 buah video semuanya dan video ini insya-Allah menjadi yang ke-6. Sebenarnya ada hikmah di sebalik fitnah-fitnah tersebut apabila mereka memfitnah dan kemudian saya alhamdulillah menjawab fitnah tersebut. Ia secara tidak langsung menjadi iklan kepada program perkampungan sunnah itu. Orang-orang yang sebelum ini belum pernah dengar tentang program perkampungan sunnah atau ada dengar tetapi tidak memberi perhatian. Orang kata apa? Tak ambil pot. Kini tertanya-tanya, benarkah apa yang diperkatakan itu? Maka mereka mencari rakaman program perkampungan sunnah di YouTube dan menontonnya. Sudah tentu mereka akan menemui sesuatu yang jauh berbeza daripada apa yang difitnahkan. Hikmah kedua, ia membuktikan bahawa para pencinta bid'ah tidak mampu melakukan apa-apa kritikan ilmiah ke atas konten atau isi kandungan perkampungan sunnah, maka mereka terpaksa beralih kepada membuat fitnah sahaja. Terbaru, kononnya perkampungan sunnah adalah seperti Syiah sebagaimana gambar thumbnail di sebelah saya ini. Ada tanda soal di hujungnya. Baik-baik. Saya susun semula ayat bahawa Darul Sunnah dalam kurungan perkampungan sunnah, tanda soal, tutup kurungan, adalah seperti Syiah, tanda soal lagi. Yang menulis thumbnail ni tak habis sekolah agaknya. Ini kerana perkataan adalah digunakan dalam ayat untuk membuat kenyataan. Jika hendak bertanya soalan, maka gunakan perkataan bertanya seperti apakah. Maka ayat yang betul ialah apakah Darul Sunnah dalam kurungan perkampungan sunnah, tutup kurungan, sama seperti Syiah, tanda soal. Satu tanda soal sudah cukup. Contoh lain, katakanlah kita buat ayat, Malaysia adalah negara aman. Ia adalah satu kenyataan. Jika hendak tanya soalan, maka susunan ayatnya ialah adakah Malaysia negara aman? Tanda soal. Atau boleh juga diringkaskan, Malaysia negara aman? Tanda soal. Perkara ini adalah penting kerana orang yang membuat thumbnail tersebut, dia sememangnya berpendirian perkampungan sunnah adalah seperti Syiah. Namun kemudian dia terfikir, bagaimana ya hendak menyelamatkan dirinya daripada tindakan undang-undang, maka ditambahnya tanda soal, tambah sampai 2 tanpa menyusun semula ayat tersebut. Ayuh kita tengok siapa yang tak habis sekolah tu ya. Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight. Tak mengapa. Sesiapa yang kenal dia memang maklum akan sifat tuan punya channel ni ya. Baik.
Video ini asalnya adalah temu bual Dr. Haris bersama Kiai Idrus Ramli. Kiai Idrus Ramli ini dikenali sebagai tokoh paling kehadapan di Indonesia yang mengkritik para pencinta sunnah, para pendukung sunnah, para pembela sunnah dan para salafiyah. Bahkan dikenali sebagai singa aswaja Indonesia. Ayuh kita semak video temu bual tersebut dan kita nilai apakah Kiai Idrus Ramli ini seorang yang bercakap atas dasar ilmu dan fakta, seseorang yang memiliki sikap jujur dan amanah atau sekadar membuat fitnah sahaja. Baik, ayuh kita tonton video asal. Link bagi video asal dalam kotak description. Kita ini yang ahlus sunnah, walaupun kampungnya bukan darus sunnah. Dan orang menamakan kampung darus sunnah itu gak perlu. Rasulullah ke Madinah gak dikasih nama darus sunnah. Makkah juga gak dikasih nama apa? Gak ada. Cuma di daerah utara ini kasih nama darus sunnah. Entah mana dasarnya, gak jelas itu. Gak jelas, gak punya dalil itu. Tapi ada mirip dengan Syiah. Syiah ini karena apa namanya ya? Kan ada dua tanah suci, Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua tanah suci yang mulia. Ada kota yang sangat dipuji oleh Syiah, yaitu Najaf. Najaf ini lebih ditinggikan oleh Syiah. Dibilang apa? An-Najaf al-Ashraf. Najaf paling mulia, maksudnya lebih mulia dari Mekah, Madinah. Ya mungkin mirip-mirip Syiah sebenarnya Wahabi ini. Karenanya kasih nama Darus Sunnah itu. Hatta Syekh bin Baz gak ngasih nama kampungnya Darus Sunnah. Gak ada. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, gak ada mereka bikin kampung Darus Sunnah. Wahabi sini yang pakai kampung Darus Sunnah itu. Baik, beberapa ulasan dan kritikan saya. Pertama, Pak Kiai menyebut Darus Sunnah dan bagaimana nama itu adalah tidak perlu. Kemudian Kiai menyebut di utara, mengisyaratkan negeri Perlis. Di sini jelas, Pak Kiai tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Program di Perlis namanya Perkampungan Sunnah, bukannya Darus Sunnah. Jika yang dimaksudkan ialah gelaran bagi negeri Perlis, maka ya ada yang menyebut Perlis sebagai Darus Sunnah. Namun itu hanya sebutan sebahagian orang. Secara rasminya, yang penting, secara rasminya, Perlis hanya disebut sebagai Perlis. Lama dulu Perlis disebut dengan tambahan Indera Kayangan. Namun pada tahun 2015, sebutan ataupun tambahan Indera Kayangan telah dibuang. Maka secara rasminya Perlis hanya Perlis tanpa apa-apa tambahan Darul atau Indera Kayangan. Dalam kotak description saya sertakan pautan daripada laporan akhbar berkenaan hal ini. Maka poin pertama yang disebut oleh Kiai Idrus Ramli sudah salah. Baru nak start je dah salah. Ulasan kedua, setelah mengkritik penamaan Darus Sunnah, Pak Kiai berkata ia enggak jelas, enggak punya dalil. Perkampungan sunnah ni Perlis ni bukanlah suatu akidah, bukanlah ibadah mahupun hukum fiqah sehingga diperlukan dalil. Pak Kiai ni sehat ke orangnya? Dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian dipersoalkan bahawa ia tidak jelas dan tidak punya dalil. Saya nasihatkan, jika tidak jelas, jangan dibuka mulut untuk membicarakannya. Kerana jika sudah dibuka mulut, terserlah kejahilan yang amat dahsyat. Seperti mana yang lazim dikatakan, jika seseorang itu diam, maka kita berbaik sangka dia orang bijak. Namun apabila sudah buka mulut, jelas bahawa dia seorang yang jahil. Ulasan ketiga, Pak Kiai berkata ia mirip dengan Syiah. Lalu dijelaskan bahawa sebagaimana Mekah dan Madinah adalah dua kota suci, maka Syiah pun memiliki kota suci mereka, yang ini Najaf. Baik, kritikan saya.
Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang sabit berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Najaf, ia adalah tempat yang dikatakan terdapatnya kubur Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan ia diangkat dan disucikan oleh Syiah. Memang mereka buat pilgrimage ke sana, yakni membuat satu perjalanan khas ke sana untuk beribadah. Dan memang ada di kalangan Syiah yang berkeyakinan Najaf adalah lebih mulia berbanding Mekah dan Madinah. Baik, merujuk kepada Darussunnah di utara yang disebut-sebut oleh Pak Kiai, baik yang dimaksudkan olehnya sebagai negeri Perlis atau perkampungan sunnah di Perlis, tidak ada sesiapa baik pihak penganjur, para asatizah maupun para pengunjung yang beranggapan ia adalah satu negeri atau lokasi yang suci seperti mana Mekah dan Madinah. Jauh sekali sebagai lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Tiada langsung keyakinan mahupun anggapan sedemikian. Tiada pilgrimage ke sana. Tiada ibadah khusus di sana. Tiada solat sunat perkampungan sunnah. Tiada puasa sunat perkampungan sunnah. Tiada zikir atau selawat perkampungan sunnah. Ia adalah majlis atau program ilmu semata-mata. Ya, memang pihak penganjur, para asatizah, para pengunjung melaksanakan solat di sana. Namun ia adalah solat fardu dan solat sunat sebagaimana yang disyariatkan tanpa ada walau sedikit keyakinan bahawa ibadah mereka di sana itu memiliki nilai yang sama atau lebih berbanding Mekah dan Madinah. Sebaliknya, nilai atau pahalanya adalah sama sebagaimana beribadah di lokasi lain. Justru mengatakan ia mirip dengan Syiah adalah satu tuduhan yang sangat jahat oleh Pak Kiai Idrus Ramli. Ulasan keempat, seterusnya Pak Kiai berkata Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin tidak mengatakan kampung mereka adalah Darussunnah. Baik. Syekh bin Baz merujuk kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bekas mufti Saudi yang meninggal dunia tahun 1420 Hijrah. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin merujuk kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama masyhur Saudi yang meninggal dunia tahun 1421 Hijrah. Banyak karya mereka yang sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Jemput membaca dan mengkajinya, anda akan menemui lautan ilmu yang sangat luas. Okey, apabila dikatakan perkampungan sunnah, maksud kampung bukanlah tempat asal seseorang, tetapi tempat berhimpun. Ayuh kita rujuk erti perkampungan dalam Kamus Dewan. Rujuk pengertian ketiga di mana perkampungan ialah tempat berkampung dalam kurungan berhimpun. Jadi, apabila dikatakan perkampungan sunnah di Perlis, maka ia bermaksud tempat berhimpunnya para pencinta sunnah, para pendukung sunnah, para pembela sunnah di Perlis selama tempoh program 3 hari itu. Orang yang hadir, baik para asatizah yang menyampaikan ilmu mahupun para hadirin yang mendengar penyampaian ilmu, kampung mereka tidak semestinya di Perlis. Ada yang terdiri daripada orang yang asalnya dari Perlis dan ada yang terdiri daripada orang yang datang dari pelbagai tempat lain, bahkan dari Indonesia pun ada. Di sini jelas terselah Pak Kiai tidak mengetahui definisi sebelum melakukan kritikan. Baik, demikian 4 ulasan saya. Tersangat jelas bahawa Kiai Idrus Ramli berbicara tentang perkampungan sunnah tanpa ilmu mahupun fakta. Bukan sekadar berbicara tetapi membuat tuduhan dan fitnah ke atas perkampungan sunnah. Di sini kita dapat kenal Pak Kiai yang disebut-sebut sebagai singa Aswaja Indonesia, bahawa beliau bukanlah seorang yang jujur lagi amanah apabila berbicara tentang aliran atau kelompok lain. Sebab apabila beliau mengkritik aliran atau kelompok lain,
yang lazim disebut sebagai para pendukung sunnah, para pecinta sunnah salafiyah, yang membenci disebut wahabi, kita tak dapat nak semak betul atau tidak. Tapi kita dapat dapat menjadikan sebagai kayu ukur apa yang beliau sebut tentang perkampungan sunnah. Yang sangat mudah, sangat simple. Information is easily available. Maklumat tentang perkampungan sunnah ni sangat mudah untuk diperolehi. Itu pun dia bercakap tanpa ilmu, tanpa fakta, serta amat bermurah hati membuat tuduhan dan fitnah. Baik, sebelum berakhir, ingin saya ingatkan para penonton yang dirahmati Allah sekalian bahawa kritikan saya ini hanya kepada individu yang spesifik, yakni Kiai Idrus Ramli. Janganlah pula dipukul sama rata bahawa semua agamawan di Indonesia adalah seperti beliau. Di sana terdapat banyak agamawan yang jujur dan amanah lagi berilmu yang boleh kita ambil manfaat daripada mereka. Hendaklah kita selalu bersikap adil kerana sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.